Kerajaan sedia teliti Akta Khas lindungi pelajar pelatih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam sama saya, Sahih Samsudin. Isu pelajar pelatih tidak dibayar allowance ketika jalani latihan industri. Perdana Menteri berkata beliau sedang menunggu laporan berkenaan perkara itu daripada Kementerian Sumber Manusia. Apabila dapat kertas itu sampai ke Kementerian Kewangan dan kepada saya akan ambil tindakan yang wajar. Jadi dia bawa dah sekarang, dia KSM dah ambil. Sekarang ni sudah diangkat. Saya tunggu laporan. Tambah beliau, sebarang cadangan bagi mewujudkan Akta Khas untuk melindungi kebajikan pelajar pelatih akan diteliti. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan seminar Fikrah Siddiq Fazil di Dewan Bahasa dan Pustaka DBP di Ibu Negara. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Sumber Manusia KSM sedang menyiapkan laporan penuh berkait dakwaan pelajar pelatih tidak dibayar allowance ketika menjalani latihan industri untuk dibawa ke perhatian Kabinet. Menterinya V. Sivakumar berkata pihaknya sedang meneliti perkara tersebut bagi mencari jalan penyelesaian yang sewajarnya. Kita sedang mengkaji. Kalau perkara itu memang praktikal dan perlu dibuat, then we'll come out with a formula on this. Kita akan buat secepat yang mungkin lah. We are doing quite a number of studies now di bawah Kementerian Sumber Manusia. Of course, ini satu aspek. Another one is also on the gig workers. Beliau berkata demikian selepas melawat dua pekerja yang mengalami keilatan hingga tidak mampu bekerja dan menyerahkan faedah pertubuhan keselamatan sosial Perkeso di Kelang hari ini. Sementara itu, KSM menasihati orang ramai terutama suri rumah dan golongan bekerja sendiri agar mencarum dalam pertubuhan keselamatan sosial Perkeso sebagai langkah pelindungan masa hadapan. Saya juga mensyorkanlah kepada golongan ini, bukan hanya kepada pekerja atau dan majikan, tapi juga kepada golongan yang bekerja sendiri. Okey, anggap ini sebagai satu perlindungan yang sangat-sangat penting sebab untuk mereka yang bekerja sendiri juga apa-apa kemungkinan boleh berlaku. So they are in worse situation. Okay, so they also need to be protected. So bagi mereka yang masih belum lagi, saya minta mereka mencarum dalam Perkeso. Ujarnya sejak diperkenalkan 1 Disember tahun lalu, jumlah pencarum menerusi Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah SKSSR hanya seramai 176,883 orang. Manakala bagi pencarum sektor ekonomi gig pula hanya sekitar 570,000 orang walaupun lebih sejuta pekerja didaftarkan dalam bidang berkenaan. Pemimpin perlu fahami perlembagaan persekutuan agar sebarang kenyataan dikeluarkan tidak menimbulkan sandiwara politik. Perdana Menteri membidas Menteri Besar Kedah yang mendakwa Pulau Pinang masih hak Kedah. Walaupun ada perjanjian 100 tahun dulu, 1000 tahun dulu, dia ada perjanjian mutakhir penubuhan persekutuan tanah Melayu, Malaysia, dan itu jelas. Nak ucap dari segi sandiwara politik soal lain, tapi sebagai seorang menteri besar, saya fikir wajar terikat dengan undangan. Saya boleh komen ini berdasarkan ulasan hukum negara yang cukup keras dalam bidang ini, iaitu menghormati perjanjian perlembagaan yang diperkenan oleh semua raja-raja Melayu termasuk Sultan Kedah. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menafikan dakwaan beberapa pemimpin PAS bahawa ada wakil daripada kerajaan menawarkan kepada parti itu untuk bekerjasama dalam kerajaan perpaduan. Tegas Datuk Seri Anwar, beliau sama sekali tidak dimaklumkan berhubung perkara itu dan ia tidak pernah dibincangkan di peringkat pimpinan tertinggi kerajaan. Sementara itu, kenyataan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor dilihat sebagai mengelirukan dan tidak berlandaskan perlembagaan persekutuan. Dalam segala perjalanan negara kita, dari segi pentadbiran, dari segi politik, dari segi struktur kerajaan, mesti berpandukan kepada perlembagaan persekutuan. Bab ini kalau pernah belajar pengajian am, orang tingkatan 6 yang pernah belajar tingkatan 6 mesti dia reti. Kalau tak, dia tak lepas lah STPM, pengajian am. Sebab perlembagaan persekutuan itulah yang akan memandu perjalanan sesebuah negara.
Beliau juga disarankan agar lebih objektif dalam menjaga kebajikan rakyat dan membantu kerajaan persekutuan bagi menoktahkan kemiskinan tegar di negeri itu. Kalau kita fokus pada isu-isu yang produktif, saya itu lebih baik untuk masa depan negara, khususnya rakyat negeri Kedah, berbanding membangkitkan perkara yang kita anggap dah selesai pun dalam konteks kerajaan persekutuan. Benda-benda itu telah pun diuruskan oleh pendiri negara kita dalam tempoh yang sudah pun sekian lama. Saya pun rakyat Kedah, pernah jadi wakil rakyat Kedah, faham tentang sejarah Kedah. Menteri besar silih berganti, tak pernah ada hak macam hak adalah membangkit benda-benda yang langsung tak menyentuh soal isu-isu rakyat. Aspek ketamadunan ilmu bahasa dan sastra tidak harus dilupakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, dalam era yang dikuasai digitalisasi dan kecerdasan buatan AI, aspek itu merupakan kekuatan nilai dan akhlak sesebuah masyarakat. Tegas beliau, negara juga tidak boleh berkembang tanpa pembinaan tamadun. Kita kan bicara soal karamah insaniyah. Maka manusiawi itu tidak mampu dibentuk hanya dengan kerangka teknologi dan sains dan digitalization. Dia dibentuk dengan bahasa dan budaya. Maka walaupun ada pandangan-pandangan yang serong menganggap bahawa seni dan sastra dan budaya itu tidak relevan, kita tidak boleh menerima fahaman cetek sedemikian, kerana yang kita bicarakan itu mengangkat martabat bangsa. Bagi merealisasikan perkara itu, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP perlu dijadikan sebagai gedung budaya dalam pembinaan sebuah negara yang bertamadun. Beliau berucap merasmikan seminar Fikrah Siddiq Fazil di Dewan Bahasa dan Pustaka di Ibu Negara. Warga Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW diseru agar mengambil iktibar atas kes pecah amanah yang berlaku di kementerian itu baru-baru ini. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, isu tersebut telah memberi impak negatif kepada keseluruhan organisasi yang dipimpin beliau. Kerana nilai yang setitik inilah yang merosakkan prestasi yang baik. Ini bukan hanya soal persepsi, tetapi ini soal integriti. Saya memandang bahawa soal integriti mesti diperlihatkan, bukan hanya didendangkan. Maka soal jika ada di kalangan saya sendiri atau timbalan atau mana-mana pegawai kaki tangan yang melakukan rasuah, saya tidak akan pernah berkompromi untuk mengambil tindakan. Sabtu lalu, media melaporkan seorang penolong akaunten Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar dipercayai melakukan pecah amanah berjumlah RM24.8 juta sejak 8 tahun lalu. Prestasi Menteri dan Timbalan Menteri dalam Kerajaan Malaysia Madani perlu dinilai. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia tidak terhad kepada populariti, viraliti atau isu populis dalam media sosial sahaja. Ukuran itu jangan terhad kepada populariti, viraliti ataupun isu-isu populis di dalam sosial media saja. Lebih baik menjadi wira yang tidak didendang, yang kurang kenyataan-kenyataan yang populis, tetapi meraihkan kumpulan sasaran harus diberikan tumpuan dan keutamaan dalam perkhidmatan kita. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi KKDW tahun 2022 di Putrajaya. Sistem pangkalan data melibatkan senarai penduduk terjejas banjir di seluruh negara akan diperkemas terlebih dahulu bagi memudahkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN melancarkan skim insurans rahmah dengan lebih berkesan. Jelas Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub, maklumat akan dikumpul dari pusat-pusat bencana dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Angkatan Pertahanan Awam APM dan Polis. Dan kelak nanti syarikat-syarikat insurans akan lebih yakin
untuk mereka memperkenalkan pakej mereka. Dan saya harap dalam masa beberapa beri kami masa dalam tempoh mungkin 6 bulan untuk kita benar-benar selaraskan data-data ini supaya nanti insya-Allah syarikat insurans ini akan dapat menawarkan pakej yang benar-benar bermakna kepada mangsa-mangsa, sama ada yang rosak itu kenderaan mereka ataupun rumah kediaman mereka. Datuk Seri Salahuddin berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Penyampaian Bantuan Wang Ehsan Monsun Timur Laut MTL 2022-2023 kepada penduduk terjejas banjir bagi daerah Dungun di Dewan Utama Majlis Perbandaran Dungun. Seramai 300 penduduk yang terjejas banjir pada Disember 2022 dan Januari lalu menerima bantuan berkenaan. Kementerian Kesihatan memberi tumpuan kepada penambahbaikan fasiliti DAIF sebagai penyelesaian awal bagi mengatasi masalah kesesakan di hospital sekaligus memberi perkhidmatan kesihatan optimum kepada masyarakat. Kita memutuskan untuk memberi perhatian lebih kepada baik pulih kepada fasiliti DAIF. Jadi bila kita bentangkan kepada kabinet tempoh hari dan kita telah dapat persetujuan, dan itulah tadi datangnya dalam apa yang PMS sebut hari itu 400 lebih fasiliti DAIF akan diberi keutamaan pada tahun ini, dan insya-Allah kita pun dah ada untuk tahun hadapan. Turut dilaksana kerjasama dengan hospital swasta bagi tujuan penyumberluaran rawatan. Depoh bagi projek transit aliran ringan LRT Pulau Pinang Fasa 1 akan dibina di atas tapak kawasan sedia ada dan bukan kawasan yang ditambak. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata keputusan tersebut dibuat bagi mempercepat pelaksanaan projek tersebut. Menurutnya, keputusan itu akan memudahkan proses seterusnya melibatkan kos dan jajaran. Jadi kita merasakan bahawa untuk kita mempercepatkan proses pembinaan LRT ini, maka perlunya kita mengutamakan kedudukan lokasi depo itu. Jadi kita telah mencadangkan supaya depo itu dibina di kawasan tapak tanah yang sedia ada dan bukannya di PSI. Kerana kalau PSI kita perlu tunggu pulau itu ditambak baru kita boleh bina depo. Tanpa depo kita tak boleh adakan stesen itu, tak boleh adakan sistem LRT itu, kerana depo itu merupakan antara komponen yang paling utama sebelum sistem itu dapat berjalan. Jadi hari ini dengan persetujuan pihak kerajaan negeri, depo itu akan diadakan di satu lokasi di tapak sedia ada. Tapi tapak mana kita masih berbincang. Ada 2-3 kawasan yang kita telah kenal pasti, tetapi belum ada satu keputusan muktamad. Beliau kata demikian di Taman Bandar Arkeologi Siobui, Georgetown. Beliau menambah projek LRT Fasa 1 akan dipanjangkan sehingga Tanjung Bunga, Georgetown berbanding cadangan asal ke Komtar. Program Sandbox Teknologi dan Inovasi Negara NTIS mencatat hasil jualan sebanyak RM51.8 juta dalam tempoh 2 tahun pertama sejak ia dilancarkan. Program yang menyokong penciptaan tempatan mengkomersialkan teknologi dan inovasi ini dijangka mampu memberi penyelesaian dalam bidang perubatan, pertanian bandar pintar serta biodiversiti. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chan Lih Kang berkata ia platform terbaik bagi mengetengahkan bakat anak tempatan setanding antarabangsa. Sebanyak 98 permohonan telah diluluskan dan kita juga telah memberikan dana sebanyak RM79.4 juta. Dan kita pun telah menyaksikan bagaimana syarikat-syarikat yang telah berjaya mengkomersialkan hasil ataupun produk mereka yang memberikan impak yang besar kepada industri. Kementerian Dalam Negeri KDN memperuntuk sebanyak RM2.385 juta bagi membaik pulih 2 penjara dan beberapa pejabat parol daerah PPD di Kedah. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, daripada jumlah itu RM1.7 juta diguna bagi tujuan pembaikan dan penyelenggaraan PPD di Langkawi, Sungai Petani dan Kota Star, Penjara Sungai Petani, Alustar dan Pokok Sena serta Akademi Koreksional.
Sebanyak RM685,000 pula akan disalur bagi pembaikan kuartus di penjara Alustar dan Sungai Petani. Ujarnya ia bagi memastikan operasi harian dapat dilaksanakan dengan lancar dan kebajikan kaki tangan Jabatan Penjara terus terpelihara. Ini sebahagian daripada usaha kita untuk menjaga kebajikan. Saya melihat komitmen Kementerian Negeri sangat tinggi. Kita mahu pastikan semua agensi dan jabatan di bawah kementerian diberi perhatian dan tu soal kebajikan kepada kaki tangan kita, kepada anggota kita diberi perhatian oleh kementerian kita. Beliau ditemui selepas program Ramah Mesra bersama warga Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela Negeri Kedah di Alustar, Kedah petang tadi. Terdahulu beliau melawat penjara Alustar sebagai dirangka di bawah program KDN Madani dalam usaha memastikan rakyat memahami dan menghayati agenda Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40. Penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan. Berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Kewujudan rang undang-undang bagi menuntut platform enjin carian gergasi membayar kandungan berita kepada syarikat media tempatan mampu menyelamatkan industri media untuk terus kekal relevan. Bagaimanapun pelaksanaannya perlu jelas dan konsisten. Usaha untuk mewujudkan rang undang-undang ini setidak-tidaknya mampu menyelamatkan mereka dan apa yang lebih penting industri ini kekal relevan dan mungkin akan terus berkembang di masa akan datang. Kita juga tidak mahu sebarang pihak terkesan ataupun mendapat natijah yang negatif hasil daripada kewujudan rang undang-undang ini, sebab kita perlu menghasilkannya dalam situasi ataupun suasana yang harmoni di mana semua pihak dapat menikmatinya. Mekanisme yang kita perlu untuk menuntut pembayaran kandungan berita kepada syarikat media tempatan juga perlu diwujudkan. Contoh mekanisme yang mungkin termasuk perjanjian pembayaran antara platform enjin gergasi dan syarikat media tempatan. Penentuan bayaran yang adil berdasarkan nilai kandungan berita atau pengenalan model kepatuhan dan pengawasan yang memastikan platform enjin gergasi mematuhi undang-undang yang baru. Kerajaan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital sedang meneliti permintaan industri media tempatan supaya membantu mendapatkan semula hasil perbelanjaan pengiklanan ADX yang ketika ini dibolot secara tidak adil oleh syarikat gergasi teknologi antarabangsa. Sistem latihan dual nasional SLDN perlu dijadikan sebagai kaedah latihan dalam pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET. Ia dipercayai bakal memberi pelajar peluang mengikuti latihan praktikal industri sehingga 80%, manakala pembelajaran teori 20% di institusi latihan kemahiran. Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia Datuk Seri Zaini Ujang dalam ucapannya berkata, pelaksanaan SLDN perlu diperkasa dalam usaha mencapai sasaran mewujudkan 35% tenaga mahir menjelang 2030. Pada tahun 2023, program SLDN diperkukuhkan dengan peruntukan RM50 juta Malaysia untuk manfaat khusus industri kecil dan sederhana dalam pelaksanaan latihan kemahiran yang melibatkan lebih 8,000 orang perantis. Kita mensasarkan 50,000 orang graduan SLDN yang akan berjaya dihasilkan sehingga tahun 2026. Jelasnya pelaksanaan SLDN amat signifikan dalam memastikan padanan antara penawaran dengan permintaan bagi membantu institusi TVET menyediakan kursus berteras industri berteknologi tinggi berdasarkan kehendak industri. Datuk Seri Zaini membacakan ucapan bagi pihak Menteri Sumber Manusia pada majlis perasmian seminar memperkasa sistem latihan dual nasional SLDN melalui penglibatan Badan Peneraju Industri di Putrajaya. Rukun negara memainkan peranan penting dalam memupuk perpaduan di kalangan rakyat yang berbilang kaum. Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan, Datuk Indra Nuridah Abdul Rahim kata ia selaras dengan aspirasi Malaysia Madani yang menekankan asas kepada mengenali jati diri dan tamadun bangsa. Menurut Nuridah, beberapa kerangka di bawah Perpaduan Malaysia Madani telah dilaksanakan bagi mengukuh semangat muhibah dalam kalangan rakyat Malaysia.
Di bawah kerangka perpaduan Malaysia Madani, kita ada satu flagship kembara perpaduan, yang mana di bawah flagship ni kita ada 3 kluster utama program, iaitu kluster semarak kenegaraan, semarak perpaduan dan juga komuniti rahmah. Pertubuhan Ikram Malaysia bersama-sama Universiti Kebangsaan Malaysia UKM menyahut aspirasi tersebut supaya masyarakat lebih mengenali identiti sebagai anak Malaysia. Menyatu padukan rakyat Malaysia ni dengan lebih baik lagi, dengan lebih erat lagi, mengambil kira, meraihkan kepelbagaian, kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Terdahulu, Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Datuk Indra Nuridah Abdul Rahim merasmikan Forum Bicara Bina Negara BBN anjuran bersama Pertubuhan Ikram Malaysia dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM di Bangi pagi tadi. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB menjalin kerjasama dengan penyedia perkhidmatan van hailing kumpul. Menerusi tambang promosi serendah RM1, ia bakal menarik lebih ramai pengguna tren. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Datuk Muhammad Rani Hisham Samsudin berkata, melalui kerjasama itu, pengguna KTM komuter, perkhidmatan tren elektrik ETS dan KTM Intercity boleh menggunakan perkhidmatan van hailing ke stesen KTM dari destinasi ditetapkan. Kerjasama itu bertujuan menyediakan pilihan perkhidmatan pengangkutan yang lebih mudah, cepat dan fleksibel kepada penumpang KTMB yang ditempah melalui aplikasi telefon pintar Kumpul Ride untuk ke stesen terpilih. Sebagai permulaan, stesen Subang Jaya dipilih sebagai projek rintis pertama di Lembah Kelang yang mempunyai jumlah penumpang KTM komuter seramai 48,000 orang sebulan. Projek rintis itu bermula Disember lepas. Fasa berikutnya di stesen Universiti Kebangsaan Malaysia pada awal Julai ini sebelum diperluas ke wilayah selatan. Seramai 284 jemaah kumpulan pertama dan kedua dari Johor berlepas ke Tanah Suci Mekah hari ini. Penerbangan pertama dan kedua berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Senai pada pukul 7.25 malam dan 10.50 malam ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur sebelum ke Jeddah. Jemaah yang ditemui jelas gembira dengan kesempatan yang diperoleh menjadi Duyufur Rahman tahun ini. Saya gembira sebab saya dah lama menunggu. Tahun 2019 saya pernah dapat tawaran tapi saya terpaksa mohon tangguh sebab ada perkara yang tak boleh elakkan lah. Lepas tu saya tahun berikutnya saya dapat tapi PKP berapa lama saya memang rindu sangat. Saya memang doa sangat saya nak pergi tahun ni. Dari segi persiapan kami diberitahu sebulan lebih awal. Jadi alhamdulillah dapatlah kita masa yang panjang. Kita memperkemaskan segala persiapan dari segi material, dari segi pengetahuan kita tentang ibadah haji. Peribahasa pun ada menyatakan sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Pakcik ikut peribahasa itulah. Pakcik kumpul daripada bujang, tak banyak, sikit-sikit simpanan hinggalah cukup untuk biaya untuk mengerjakan haji ni. Mereka ditemui di kaunter lapor diri bakal haji lapangan terbang antarabangsa Senai. Satu jawatan kuasa peringkat tertinggi HLC diwujudkan untuk memberi tumpuan kepada model pembangunan bakat bagi sukan tempur, olahraga dan renang. Jawatan kuasa itu akan dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. HLC bakal melibatkan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan KBS, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dan Kementerian Pendidikan KPM. Supaya keselarasan di dalam tumpuan sukan yang digali, kemampuan untuk berprestasi ini dapat dilaksanakan. Kami telah bersetuju supaya high level committee
mesyuarat peringkat tertinggi dibuat dengan tidak melibatkan terlalu banyak kementerian tetapi melibatkan 3 atau 4 kementerian di mana kita akan mengadakan mesyuarat 2 minggu daripada sekarang. Tarikh telah ditetapkan pada 7 hari bulan. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Kabinet Pembangunan Sukan JKPS hari ini. Turut hadir Menteri Belia dan Sukan Henayo dan Timbalan Adam Adli Abdul Halim. Pelantikan Wong Tat Meng sebagai pengarah kejurulatihan untuk jago badminton perseorangan lelaki negara Lee Zijia adalah satu tindakan yang wajar. Perkara itu dijelaskan Menteri Belia dan Sukan Henayo yang menginginkan anak jati Kedah itu kembali menaiki podium. We all knew he had problem with coach, okay, and we all know that it's important to have a coach. So we are very happy that Zijia has moved forward and he has decided that he will be appointing a coach. And with this new coach, we hope that Zijia will continue to make improvement. We know Zijia wants to win the gold. Kehadiran Tat Meng diharap mampu memperbaiki prestasi Zijia dalam mengharungi pusingan kelayakan ke Sukan Olimpik Paris 2024. Dua pemain muda yang berpangkalan di luar negara bakal memperkuatkan skuad Harimau Muda untuk aksi pusingan kelayakan Piala Asia B23 2024 di Chonburi, Thailand September ini. Mereka ialah Luqman Hakim Syamsuddin dan pemain tengah kacukan Finland Malaysia Noah Lane. Menurut Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin, pusingan kelayakan itu mustahak dan berlangsung dalam jendela perlawanan antarabangsa Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Kita harap masa itu kita pun terhubung Luqman Hakim dan Noah, pemain itu memang akan dapat dilepaskan kali ini. Jadi kita akan dapat full force untuk kejohanan kali ini, untuk kelayakan AFC ini. Ketika ini, Luqman Hakim beraksi untuk klub Iceland Narjavik FC sementara Noah bermain bersama klub Finland SJK Sinajoki. Menjelang aksi separuh akhir Hoki Piala Remaja Asia 2023 esok, semangat juang tinggi dalam 3 perlawanan sebelum ini perlu diteruskan pasukan kebangsaan apabila menentang Pakistan. Itu tegas jurulatih Muhammad Amin Rahim. Jelas beliau, pemain juga perlu memanfaatkan peluang jaringan padang dan pukulan sudut penalti pada aksi separuh akhir esok. Ada juga beberapa kelemahan yang kita sudah pasti pada pasukan Pakistan, dan saya harap pemain-pemain akan membuat homework, menganalisa pasukan pihak lawan, dan barisan jurulatih juga akan membuat kerja untuk analisa. Dan saya rasa kalau kita turun dengan semangat pada 3 perlawanan pertama tu, saya tak nampak kenapa kita boleh jemakan satu keputusan yang baiklah untuk separuh hari nanti. Terdahulu, skuad lelaki kebangsaan mengekalkan rekod tanpa kalah selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas tuan rumah Oman semalam. Keputusan itu sudah cukup untuk bawa Young Tigers ke pentas separuh akhir selaku juara kumpulan B. Paparan itu mengakhiri berita tengah malam. Saya Sahih Samsudin, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selamat malam.